berhubung dengan bajet ini, secara umumnya kita melihat ianya sebagai bajet pilihan raya yang menumpu kepada usaha mencari sokongan dan undi masyarakat Melayu Islam. So dah siap dia punya statement. Saya baca statement dia dulu, lepas tu kita boleh buka untuk soalan. Ada dua isu sebenarnya. Yang ni yang pertama. Yang kedua ialah berhubung dengan kedudukan Parti Amanah yang dilaporkan sedang bergelora. Itu pun saya nak respon jugalah, yang report yang keluar dalam FMT. So on the first issue ni tentang bajet pilihan raya Melayu Islam, dengan jumlah wang yang begitu besar yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk dibelanjakan pada Belanjawan 2021 ini, logiknya semua rakyat Malaysia sudah tentu mengharapkan ianya akan diagihkan secara adil kepada semua rakyat negara ini tanpa mengira agama dan bangsa. Kesan wabak COVID-19 ke atas rakyat Malaysia, khususnya dari segi ekonomi, merentasi sempadan bangsa, agama, warna kulit, kaum, budaya dan bahasa. Semua pihak terjejas dan amat perlu dibantu. Parti Amanah Negara, iaitu Amanah, amat bersetuju kerajaan memperuntukkan sejumlah wang tertentu bagi membantu sama ada orang perseorangan atau mana-mana institusi Bumiputera Islam selaras dengan golongan Melayu Bumiputera merupakan golongan majoriti dan Islam sebagai agama resmi Persekutuan. Namun, pada masa yang sama, Amanah juga percaya bahawa prinsip keadilan dan kasih sayang, iaitu mercy, iaitu dua tunjang penting dalam Islam, sewajarnya mendasari apa jua tindakan mengagihkan bantuan atau sokongan tersebut. Amanah percaya meskipun secara relatifnya bantuan ke atas masyarakat Bumiputera dan Islam biasanya melebihi bantuan untuk pihak lain, masalah dan kesukaran golongan bukan Bumiputera dan bukan Islam juga sewajarnya diambil kira dan diambil berat. Hakikatnya, ramai juga dari mereka yang terjejas teruk akibat wabak COVID. Malangnya, Amanah melihat Kerajaan Perikatan Nasional yang bangga dengan gelaran kononnya Kerajaan Melayu Islam telah gagal menghayati prinsip keadilan terhadap semua melalui belanjawan mereka. Sebaliknya, belanjawan ini dilihat sebagai satu belanjawan pilihan raya yang mensasarkan undi dan sokongan Melayu Islam dengan peruntukan besar bagi masyarakat Melayu Islam sambil mengabaikan hak dan keperluan masyarakat bukan Bumiputera dan bukan Islam. Sedangkan mereka juga rakyat Malaysia dan merupakan pembayar cukai kepada kerajaan Malaysia. Amanah beranggapan bahawa kaedah dan pendekatan sebegini adalah amat tidak bertanggungjawab dan bersifat pecah. Bukan sahaja ianya akan menghasilkan perasaan kemarahan dan kebencian antara kaum dan agama, ianya turut mencemar imej Islam kerana ketidakadilan ini dilakukan kononnya atas nama Melayu Islam. Yang ironinya, ketika kerajaan berkata mahu membantu Bumiputera Melayu dan Islam, peruntukan untuk sekolah agama dan tahfiz jauh lebih rendah dalam belanjawan ini berbanding peruntukan ketika kerajaan PH yang Menteri Kewangannya dituduh dengan pelbagai kata nista kerana dia adalah pemimpin DAP. Semasa Lim Guan Eng menjadi Menteri Kewangan, 100 juta diperuntukkan, manakala ketika kerajaan PN yang mempunyai PAS di dalamnya memerintah, hanya 29 juta sahaja yang diperuntukkan. Kita semua menyedari bagaimana imej Islam dewasa ini sedia tercemar dengan imej keganasan dan kezaliman, sehingga menyebabkan ada pihak melihat usaha menyekat dan menindas umat Islam sebagai satu tindakan yang wajar dan perlu. Ini merujuk kepada Perancis dan Austria. Seharusnya kita tidak menambah burukkan lagi imej Islam dengan melakukan ketidakadilan dan diskriminasi atas nama Islam melalui belanjawan ini. Sebaliknya, kerajaan yang bangga dengan gelaran Melayu Islam wajar berusaha memperbetulkan imej Islam di mata dunia dengan mengamalkan prinsip keadilan dan kasih sayang seperti mana yang dituntut Islam. Amanah yakin
Hanya dengan mengamalkan prinsip belanjawan yang adil dan bersifat kasih sayang terhadap semua, lebih-lebih lagi saat kritikal ini, ia mampu mendidik masyarakat supaya sama-sama berusaha menghasilkan sebuah negara majmuk yang maju dan aman sentosa. Kalau kita lihat dalam bajet, memang dari segi pecahannya, peruntukan yang bukan untuk orang Islam dan Bumi Putra adalah sebanyak lebih daripada 10 bilion. Tetapi yang untuk yang bukan Bumi Putra hanya lebih kurang dalam 100 juta. Jumlah banding dengan tahun sebelum ini, pada zaman tidak ada COVID, tidak ada peningkatan bagi yang bukan Bumi Putra. Tetapi ada peningkatan sebanyak 30% bagi Bumi Putra. Sedangkan COVID ini, dia tidak kenal bangsa dan agama. Semua terjejas. Banyak syarikat-syarikat yang bukan Bumi Putra yang mempunyai kaki tangan Bumi Putra pun terjejas. Maka mengapa satu bajet yang ataupun belanjawan yang begitu tidak adil ataupun tidak seimbang perlu dilaksanakan jumlah yang telah ditetapkan bagi masyarakat Bumi Putra Melayu Islam, tetapi bajet untuk yang bukan Melayu dan bukan Islam perlu juga menunjukkan sensitiviti terhadap keperluan yang dan masalah yang dihadapi mereka. Okey. Ada soalan? Tak ada. Terima kasih. Yang isu kedua tentang laporan FMD yang mengatakan bahawa pimpinan amanah macam berbelah bagi nak sokong siapa, Anwar ataupun Tun Mahathir. Kita nak jelaskan bahawa semua ahli parlimen Parti Amanah Negara telah pun menandatangani Statutory Declaration menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Maka laporan daripada FMT yang mengatakan seolah-olah pimpinan amanah berbelah bagi adalah tidak tepat dan perlu diperbetulkan. Hanya Parti Amanah Negara tidak bersetuju bahawa kita perlu menyerang dan mengutuk Tun Dr. Mahathir. Kerana kita beranggap bahawa pembangkang adalah dalam satu kolam dan kesatuan di kalangan pembangkang perlu diusahakan dalam usaha kita untuk menangani ataupun nak menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional. So beza kita tak serang Tun Dr. Mahathir, kita tak serang Datuk Seri Shafie Afdal, Parti Warisan dan sebagainya, dan ada pihak-pihak yang tertentu yang di luar daripada Parti Amanah berusaha untuk melaga-lagakan kami dengan harapan bahawa dengan itu pembangkang akan berpecah belah. Bagi kami ini satu tindakan yang tidak bijak dan tidak wajar. Hubungan di antara ini sebagai pembangkang perlu diperkukuhkan, lebih-lebih lagi dalam suasana kita nak hadapi undi untuk belanjawan ini, di mana Parti Amanah Negara akan berusaha untuk mendapatkan sokongan daripada Tun Dr. Mahathir, daripada Datuk Seri Shafie Afdal, supaya kita akan bersuara dengan satu suara pada 26 hari bulan, InsyaAllah. So dakwaan bahawa kita berbelah bagi adalah tidak benar. Parti Amanah Negara, saya merasakan yang paling bersatu dan paling padu. Wallahualam. Ada soalan? Tak ada. Terima kasih. Okey. Okey.